Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Saya Syafiqah Irdina dengan nombor metrik D20231106730 akan membentangkan tentang the juvenile court process atau dalam bahasa Melayunya adalah proses mahkamah juvana. Untuk slide saya yang pertama, saya akan membicarakan tentang mahkamah juvana terbagi kepada dua, iaitu bersalah dan juga tidak bersalah. Remaja yang dituduh melakukan kesalahan status dianggap adalah yang bersalah. Yang kedua, remaja yang dituduh melakukan kesalahan delinkuan. Ketiga, remaja yang berada di bawah pengawasan mahkamah dan telah melanggar peraturan lagi sekali dan peraturan yang ditetapkan untuk mereka. Yang keempat, juvana yang dituduh melakukan kesalahan serius yang menjadikan mereka layak untuk pengecualian ke mahkamah jenayah untuk dibicarakan. Yang kelima adalah yang dikehendaki dalam bidang kuasa lain dan waran telah dikeluarkan untuk penahanan mereka. Bagi tidak bersalah pula adalah kanak-kanak yang bergantung atau diabaikan atau didera oleh penjaga mereka. Dan yang kedua adalah kanak-kanak yang telah dikeluarkan daripada rumah mereka untuk perlindungan kecemasan. Dan yang ketiga adalah remaja yang membuat petisyen kepada mahkamah mengenai perkara-perkara khas. Untuk slide yang seterusnya adalah mengenai sumber mahkamah juvana, di mana yang pertama kita tertumpu kepada bidang kuasa polis, di mana kuasa yang luas untuk bertindak balas terhadap remaja yang terlibat dalam kenakalan. Yang kedua adalah petisyen mahkamah juvana, di mana permohonan bertulis secara rasmi yang meminta tindakan kehakiman terhadap sesuatu perkara. Dan yang seterusnya adalah fungsi ambilan mahkamah juvana ataupun intake function, penyediaan pembicaraan kes. Dan yang keempat adalah pembebasan atau reman sebelum pembicaraan mahkamah. Dalam slide yang seterusnya pula adalah mengenai rayuan, di mana pesalah juvana dapat melakukan petisyen mahkamah juvana. Dalam petisyen mahkamah juvana ini terdapat dokumen undang-undang di mana mengandungi dakwaan kenakalan, pesalah status, penggantungan, pengabaian atau penderaan kanak-kanak. Dan yang kedua adalah prosedur. Proses juvana yang didakwa atas kesalahan dan hak undang-undang remaja tersebut yang telah dikodkan. Dan akhir sekali, dalam keputusan Mahkamah Agung Miranda 5, Arizona yang menjamin hak untuk mendapatkan nasihat serta hak untuk berdiam diri dan amaran bahawa apa-apa yang dikatakan boleh dikenakan terhadap remaja. Itu sahaja untuk rayuan dan kemudian kita beralih kepada slide yang seterusnya mengenai intake function. Bahagian pengambilan adalah hubungan pertama belia dengan pegawai mahkamah juvana. Dan seterusnya, dalam intake function ini juga, pegawai akan mengumpul maklumat, menyembang aduan, menjadualkan perbicaraan, menemu buah remaja yang ditahan, menentukan pemprosesan mahkamah serta memfailkan petisyen mahkamah untuk pembicaraan rasmi. Yang seterusnya adalah penyelia belia dan program penyeliaan dan pengalihan pra-perbicaraan. Dan yang ketiga, pegawai pengambilan membaca hak belia apabila mereka memulakan perbicaraan. Dan akhir sekali, mereka akan menerima aduan daripada pelbagai sumber antara ibu bapa, guru dan rakan-rakan juga serta komuniti setempat. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan memberikan pembentangan ini kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Ain Safra binti Wan Jamaah Nasir. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pembatalan perbicaraan, iaitu pertama, kes boleh memenuhi syarat untuk pengecualian kepada mahkamah dewasa. Yang kedua, iaitu umur atau kecekapan mental penjenayah mungkin menghalang pemindahan ke mahkamah. Ini kerana tidak semua golongan dewasa ini mengalami mental yang sama dengan orang lain. Jadi ada yang mental yang kurang kecekapannya. Yang ketiga, iaitu melakukan kesalahan kurang serius adalah lebih cenderung untuk mendapat kes mereka diperberhentikan. Jadi kes yang tidak terlalu serius ini tidak akan terlalu dan diperdengarkan oleh mahkamah. Yang keempat iaitu peningkatan keperluan undang-undang serta kesukaran
untuk menunjukkan bahawa pemuda tidak layak untuk dirawat dalam sistem keadilan kanak-kanak dan penurunan dalam bilangan penangkapan remaja untuk jenayah yang lebih serius. Seterusnya, iaitu persidangan perbicaraan. Yang pertama, apabila tuduhan tidak bersalah atau tidaknya benar dibuat, bermakna kes itu perlu diperdengarkan. Pada persidangan awal, hakim akan meminta laporan kepada seorang pekerja mahkamah dan pelbagai peguam yang terlibat dalam kes tersebut. Yang ketiga, konferensi ini perlu memberi pertumpuan kepada isu undang-undang. Yang keempat, kerumitan proses keadilan kanak-kanak hari ini walaupun dalam peringkat permulaan menyoroti hakikat bahawa peranan hakim, peguam dan pengacara pertahanan telah berkembang dan diperluaskan dengan evolusi undang-undang mahkamah remaja. Seterusnya, antara peranan peguam yang saya akan terangkan iaitu yang pertama, peguam boleh menolak untuk mengadili mana-mana kes yang ditujukan untuk mereka. Mereka boleh membuat tawaran, membebaskan seseorang pemuda dari penahanan atau mengesyorkan kepada hakim jenis peruntukan tertentu. Yang kedua, peguam boleh terlebih dahulu memasukkan imej apabila petisyen ditulis, memeriksa untuk melihat bahawa pegawai atau warga negara swasta yang melakukannya dengan betul. Yang ketiga, peguam juga berkhidmat sebagai peguam bagi mereka yang didakwa telah menjadi mangsa dan remaja. Mereka boleh membantu mereka dalam membuatnya kenyataan kesan mangsa dan membantu menyediakan mereka untuk muncul di mahkamah. Seterusnya, peranan peguam pertahanan yang perlu diambil cakna, iaitu peguam pertahanan boleh bertindak atas nama kanak-kanak semasa menerima dan cuba membantu kanak-kanak itu mengelakkan perbicaraan mahkamah rasmi. Ini boleh dilakukan dengan meyakinkan orang yang membuat aduan tersebut. Seterusnya iaitu pemprosesan rasmi penjenayah remaja. Peguam boleh memaparkan fakta-fakta untuk membebaskan ibu bapa daripada tahanan sehingga sidang adjudicatif dikateri. Maka tamatlah pembentangan kami pada hari ini. Ingin saya ucapkan berjutaan terima kasih kerana memberi tumpuan dan bukannya memberi harapan. Terima kasih.